Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. Hari ini Izzat nak buat sedikit perbahasan mengenai Ultraman Decker episod yang ke-14, yang juga merupakan episod pembukaan untuk second core Ultraman Decker. Tapi macam biasalah, sebelum Izzat mula bahas, kita ke intro dulu, okey? Episod ke-14 Ultraman Decker dibukakan dengan kemunculan daripada Noise Seller, dan pada ketika itu Ultraman Decker dan juga Terrafacer telah pun berganding bahu untuk mengalahkan Noise Seller. Gabungan yang cukup hebat daripada Ultraman Decker dan juga Terrafacer ini telah pun menyebabkan Noise Seller ini menghadapi kesukaran. Noise Seller akhirnya berjaya ditewaskan apabila Terrafacer melepaskan TR Mega Buster, dan Ultraman Decker pula menggunakan jurus daripada Ultra Dual Sword dia, iaitu dengan menggabungkan 3 form utama Ultraman Trigger, iaitu Multi, Sky dan juga Power Type. Dia akhirnya telah pun menciptakan satu jurus baru yang dipanggil Triple Trigger Scrum, dan dengan serangan tersebut Noise Seller berjaya ditewaskan. Gandingan yang hebat antara Terrafacer dan juga Ultraman Decker telah pun mendapat pujian daripada orang ramai. Tapi bagaimanapun, di sebalik kegembiraan tersebut, Rimon ni menyatakan bahawa ada sesuatu yang semakin pelik yang sedang berlaku, iaitu apabila raksasa semakin kerap muncul. Dan dalam masa yang sama, Kaizaki Sawa dan juga Kapten Taiji Murahoshi telah pun berbincang mengenai itu, dan sekali lagi teori Taiji Murahoshi mengenai kemunculan raksasa itu sekali lagi telah pun diungkit, kerana Sawa pun beranggapan apa yang Taiji Murahoshi itu cakap itu pun memang betul, bahawa raksasa-raksasa ini muncul kerana dia orang ni merasakan Terrafacer ni sebagai satu ancaman. Tapi bukan setakat ancaman raksasa je yang mereka akan hadapi, tapi Terrafacer pun semakin berleluasa ya dalam menyerang orang ramai. Apatah lagi negara-negara semuanya telah pun dikelilingi oleh Spear Soldier tu. Tapi bagaimanapun, Taiji Murahoshi telah pun mengarahkan Sawa untuk bersiap sedia sekiranya apa-apa berlaku di masa akan datang. Kita berlanjut ke opening, dan tajuk untuk episod hari ini adalah Kelahiran Dewa Gelap, ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Birth of the Dark God. Kita berlanjut pula ke Dr. Asakage yang sewaktu itu sedang melakukan penambahbaikan kepada Terrafacer untuk menjadikan Terrafacer ni semakin kuat. Tapi tindakan Asakage ni menyebabkan kita rasa curiga dengan dia, sebab sewaktu Asakage berseorangan tu, dia menyebutkan macam matahari, pantai, angin dan sebagainya. Dan pada ketika itu dia telah pun didatangi oleh Kanata, dan tujuan Kanata datang ke situ adalah kerana dia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Asakage kerana telah pun menciptakan Terrafacer yang sangat-sangat berguna untuk diorang ni menghadapi serangan Spear. Gabungan antara Terrafacer, Decker dan juga God Sight ini telah pun menyebabkan mereka ni menjadi pasukan yang tak boleh dihentikan. Dan Kanata ni dia perasan juga yang kelakuan aneh Profesor Asakage tadi tu bila disebut matahari, angin dan juga pantai. Tapi Kanata ni tak syak apa-apalah, sebab dia rasa macam Asakage cakap macam tu sebab Asakage memang sayangkan bumi ni. Tapi tanpa Kanata sedari yang dia sedang pun bercakap dengan musuh dalam selimut. Dan pada ketika itu, di sebuah tempat, Spearsaurus pun memunculkan diri. Ya, Spearsaurus yang dah muncul dekat episod 1 tu akhirnya balik lagi dekat episod ni, dan dia telah pun melakukan kekacauan. Kemunculan Spearsaurus dekat tempat tersebut telah pun mengejutkan ahli-ahli God Sight, kerana mereka tak menyangka yang Spearsaurus bakal bangkit lagi. Dan pada ketika itu, Sawa menjelaskan bahawa yang pada episod sebelum ni, iaitu sebelum kita masuk ke core yang kedua, iaitu di episod yang ke-12, pada ketika itu Neo Megas ni seolah-olah sedang menghantarkan satu tenaga gerangan tanah, dan mereka berasumsi yang bahawa tenaga tersebut sebenarnya adalah untuk mengenerate semula sel-sel milik Spearsaurus. Spearsaurus ni sekali lagi telah pun menyerap tenaga daripada bumi sekali lagi. Taiji Murahoshi kemudian pun telah pun mengarahkan Asumi untuk mengambil alih Guts Falcon dan juga Guts Hawk dan bergabung menjadi Guts Griffon, manakala Ichika dan juga Rimon pula akan menyerang daripada udara. Hanijiro pula macam biasa dia akan menggunakan Terrafacer. Pasukan God Sight pun segeralah bertindak. Ichika dan juga Rimon pun tibalah ke tempat kejadian, tapi mereka tak akan bertarung dengan Spearsaurus seorang sahaja. Sebaliknya mereka ni akan disertai oleh pasukan TPO yang telah pun berada di situ. Kanata dan juga Hanijiro pula segeralah menggunakan Terrafacer ni untuk berhadapan dengan Spearsaurus, manakala Ichika, Rimon dan juga ahli-ahli TPO lain pula akan menguruskan Spear Soldier, termasuk juga Kanata. Tapi sayangnya sewaktu dalam pertempuran tu, Kanata ni telah pun berjaya mencederakan Spearsaurus, tapi Spear Soldier muncul dan memulihkan semula Spearsaurus tadi. Spearsaurus kemudian pula melepaskan tembakan daripada tanduk dia, dan tembakan tersebut telah pun menyebabkan Guts Griffon terhempas. Asumi tanpa membuang masa telah pun berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type, dan sekali lagi dia telah pun bergandingan dengan Hanijiro untuk mengalahkan Spearsaurus. Gandingan yang hebat daripada Hanijiro dan juga Terrafacer pun terjadi, dan Spearsaurus pun menghadapi kesulitan dalam menghadapi kedua pasangan tersebut. Mereka pun mengarahkan Hanijiro ni untuk menembakkan TR Mega Buster. Tapi sayang 1000 kali sayang, belum sempat TR Mega Buster tu dilepaskan
jelaskan seorang yang misteri telah pun muncul dan menembak sesuatu kepada Terrafacer yang menyebabkan Terrafacer ini berhenti berfungsi. Hanijiro pun mengalami kerosakan. Pada ketika itu, Taiji Murahoshi telah pun menghubungi Dr. Asakage untuk membaiki situasi tersebut. Tapi bagaimanapun, Asakage tidak menjawab soalan tersebut dan akhirnya kita pun diperlihatkanlah apa sebenarnya orang bermisteri tersebut. Plot twist, ternyata orang yang melepaskan tembakan kepada Terrafacer tadi itu tak lain tak bukan adalah Profesor Yuichiro Asakage sendiri. Hal tersebut menyebabkan kesemua ahli guard select berasa terkejut kerana mereka menyangka bahawa Yuichiro Asakage ini berada di pihak mereka, tapi sebenarnya Yuichiro Asakage ini adalah musuh dalam selimut. Dia telah pun menggunakan Face Racer ni untuk bersatu dengan Terrafacer, dan sewaktu dia bersatu dengan Terrafacer tu, wayar-wayar yang ada pada Terrafacer ni telah pun bergabung ke dalam tubuh badan dia. Dia pun bertarunglah dengan Ultraman Decker. Tapi dalam percakapan dia tu, dia mengatakan pada Asumi, oh jadi kamu adalah Ultraman Decker di zaman ini. Dan pada percakapan dia tu seolah-olah menyatakan bahawa dia ni sebenarnya dah tahu siapa Ultraman Decker tu. Percakapan dia tu nampaknya macam dia ni datang daripada zaman yang berbeza lah, iaitu di masa depan. Dia datang daripada masa depan dan kembali pula ke masa lalu untuk melakukan sesuatu. Dia pun dapat tahu juga yang Asumi ni sebenarnya adalah Ultraman Decker. Teman-teman masa Spearsaurus dan juga Terrafacer pun bekerjasamalah untuk mengalahkan Ultraman Decker. Ultraman Decker pun menghadapi kesulitan dan menghadapi kedua mereka. Pasukan Guard Select yang dah mengetahui tentang hal tersebut, terutama sekali Taiji Murahoshi dan juga Kazuki Sawa, pun mengarahkan untuk menghidupkan Battle Mode. Tapi belum sempat mereka nak menggunakan Battle Mode, mereka ni telah pun ditembak serangan daripada Terrafacer tu, yang mana Terrafacer ni telah pun menggunakan kad Kaiju Dimension Card milik Gomora untuk melepaskan tembakan kepada Nurse Desi. Nurse Desi pun terhempas. Asumi telah pun mensummon Windom untuk membantu dia, dan Windom pun teruslah melepaskan meriam yang banyak kepada Terrafacer dan juga Spearsaurus. Spearsaurus kemudiannya pun menggunakanlah kuku dia tu untuk membunuh Windom dan juga mencekik Ultraman Decker. Ultraman Decker telah pun dibelasah habis-habisan oleh Terrafacer. Terrafacer pun melepaskanlah tembakan TR Mega Buster kepada Ultraman Decker. Ultraman Decker cuba menahan serangan tersebut, tapi dia tak berjaya dan Ultraman Decker berjaya ditewaskan. Asumi pun didatangilah oleh Profesor Asakage ni tadi, dan Asakage telah pun menyatakan pada Asumi yang dia tidak mempunyai apa-apa dendam pun terhadap Asumi, tapi dia mempunyai dendam terhadap cahaya yang dimiliki oleh Asumi, iaitu Ultraman Decker. Dan pada ketika itu kita pun dikejutkan lagi lah dengan kemunculan seseorang, iaitu Dante daripada Devil May Cry. Tak adalah, bukan Dante, tapi adalah seorang yang misteri datang daripada masa depan, dan dia ni dilakonkan oleh Masashi Taniguchi yang kita kenal sebelum ini sebagai Jin Takayama dan juga Gogo 5 di Super Sentai. Mereka ni pun menyatakanlah yang satu hari nanti Spear akan menelan bumi dan bumi akan hancur. Lelaki tersebut menyatakan bahawa itu bukanlah yang Lelia ni mahukan, dan Asakage memang sangat-sangat marah lah bila lelaki tersebut menyebut nama Lelia tu. Dan dekat sini kita pun dapat tahulah punca kemarahan Asakage terhadap Ultraman Decker tu sebab apa. Lelia tu mungkin merupakan kekasih ataupun merupakan anak kepada Dr. Asakage tu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dia yang menyebabkan dia sangat mendendami Ultraman Decker. Dan Asakage pun menggunakanlah Face Racer-nya sekali lagi. Dan pada ketika itu, Jin Takayama tadi pun mensummon Ultra Deflasher. Masih juga kad Dimension Card milik Ultraman Decker milik Kanata tu tadi. Dia pun menyatakan bahawa Kanata telah melakukan yang terbaik setakat ini. Dia pun tak membuang masa pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Flash Type. Pertarungan antara Ultraman Decker dan Terrafacer pun terjadi sekali lagi. Tapi kali ini Ultraman Decker bukanlah berada di bawah Kanata lagi, tapi sebaliknya berada di bawah Jin Takayama tadi tu. Ryumon dan Ichika ni menyatakan itu adalah Ultraman Decker yang sama mereka kenal, tapi Ryumon ni tahu yang itu bukanlah Ultraman Decker yang mereka kenal. Sebab dari segi bertarung, Ultraman Decker ni memang sangat-sangat berbeza lah dengan Kanata. Sebab Decker milik Kanata tu bertarung dengan agak ceroboh, tapi Decker yang dia orang nampak ni seolah-olah macam dah mahir bertarung. Pertarungan dia pun sangat santai dan ada kalinya mengingatkan Izzat dengan Fake Dyna dan juga Ultraman Agul daripada Ultraman Gaia. Dan pertarungan pun dimulakan, dan Ultraman Decker tu pun mensummon Kaiju Dimension Card dia untuk menguruskan Spearsaurus, manakala dia pula akan menguruskan Terrafacer. Dan kita pun diperlihatkanlah dengan kemampuan dia dalam menggunakan pelbagai form dia, dan daripada segi bertarung dia memang cukup hebat lah. Dan akhirnya Terrafacer telah pun bertindak untuk melepaskan TR Mega Buster. Ultraman Decker daripada masa depan pun menggunakan Surgical Costume-nya untuk menghalang serangan tersebut. Costume di antara mereka mula beradu dan melakukanlah satu letupan yang besar yang mengejutkan Kanata. Dan episod pun habis. So itulah dia Ultraman Decker episod yang ke-14. Episod pembuka arc yang baru yang cukup baik daripada Ultraman Decker. Bahkan juga Izzat rasa episod 14 ni jauh lebih baik daripada Ultraman Trigger dan juga Ultraman Z.
Dan Izzat sangat sukalah dengan episod kali ini sebab kita telah pun dihidangkan dengan pelbagai jenis kejutannya, daripada identiti sebenar Asakage. Asakage ni pada mulanya kita tak syak dia apa-apa tau, walaupun ada kalanya Asakage ni nampak mencurigakan, tapi beberapa episod sebelum ni telah membuktikan yang Asakage ni macam bukan orang jahat. Tapi episod kali ini telah pun membuatkan kita rasa memang sangat terpukul lah, sebab Asakage tu sebenarnya adalah karakter yang jahat, dan karakter dia ni bernama Agam the Basdor Seijin. Maknanya dia ni adalah Seijin daripada planet Basdor lah. Dan daripada gaya-gaya dia tu nampak macam dia ni kenal siapa Ultraman Deca. Dan persoalan kita tu akan terjawab di episod kedepannya lah. Daripada segi kemunculan Masashi Taniguchi pun sangat mengejutkan ya, sebab Izzat tak expect yang Masashi Taniguchi akan membuat kemunculan dalam episod kali ni. Izzat tak percaya sangat dengan rumor yang mengatakan akan ada future Deca. Tapi episod kali ni menunjukkan yang rumor tersebut memang betul. Dan juga dekat episod ni pun kita nampak lah gaya bertarung Ultraman Deca future ni berbeza lah dengan gaya bertarung Ultraman Deca yang kita kenal sekarang tu. Sebab Ultraman Deca future tu cara bertarung dia memang mirip lah dengan Ultraman Agul. Dia macam belagak-belagak, sombong, macam Zero pun ada jugalah. Dan Izzat sukalah dengan gaya bertarung macam tu. Dan kemampuan dia dalam menggunakan pelbagai form dia memang ditunjukkan dengan cukup baik. Daripada fighting scene memang best, sehingga karakter pun mendapat screen time yang mencukupi. Dan episod kali ni juga kita pun diperdengarkan dengan lagu ending dia yang kedua, iaitu Kanata Hikari yang dinyanyikan oleh Hironobu Kageyama. Lagu tu memang cukup sedap lah. Beza Deca future dengan Deca yang kita kenal sekarang ni adalah segi warna lah. Sebab warna form Deca future ni nampak jauh lebih gelap kalau nak bandingkan dengan Deca yang kita kenal sekarang ni. Sebab Deca yang kita kenal sekarang ni warna dia lebih cerah. Kalau Deca future ni warna dia memang gelap lah. Tak situ je lah ikut yang Izzat nak bahas tentang Ultraman Deca episod ke-14. Episod yang cukup baik dan Izzat harap Ultraman Deca boleh akan berterusan menarik sampailah ke episod akhir. Yang mengejutkan juga, di preview pun kita diperlihatkan dengan Ultraman Legend, iaitu Ultraman Dyna. Episod kedepannya pun akan mengungkap tentang asal usul Spear dan Ultraman Deca. Dan rumor berkenaan dengan Spear ni meniru Ultraman Dyna tu untuk menjadi Ultraman Deca tu akan semakin kuat lah kalau episod kedepannya dah ditayangkan. Episod depan juga akan menjadi debut kepada Ultraman Deca Dynamic Type. So itu sajalah video kita hari ini membahas tentang episod ke-14 Ultraman Deca. Kalau korang dah tengok episod ke-14 Ultraman Deca ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di next video. Okay, Assalamualaikum dan bye.大切なものをあの日